sifat yang kedua. Pertama, Nabi itu sifatnya benar. Yang kedua, Nabi itu amanah. Berkepercayaan. Maknanya dipercayai. Nabi manusia yang amanah. Amanah atas titahnya. Makna atas titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekira menyampaikan segala titahnya yang disuruh sampaikan kepada makhluknya dengan ketiadaan lebih atau kurang. Nabi tak royak lebih, Nabi tak royak kurang. Nabi royak yang sebenar. Dia cerita hak yang sebenar. Daripada barang yang Allah Azza wa Jalla suruh. Makna hak Nabi royak ni daripada perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tegaskan dalam Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak bercakap mengikut hawa nafsu dia. Tapi Nabi bercakap berdasar dengan wahyu. Ya? Ya? Nabi cakap dengan wahyu. Ada orang nak meremehkan Nabi Muhammad. Dia kata Nabi Muhammad manusia biasa juga. Dia pergi pasar, dia kahwin, dia sakit, demam. Dia manusia. Itu sifat harus bagi Rasul. Ya? Tapi manusiawi Rasul itu tidak mengurang darjat Nabi dalam menyampaikan dakwah, dalam menyampaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak tersilap dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Atau Nabi sengaja sembunyi apa yang Allah Ta'ala suruh. Sebab Nabi itu sifatnya amanah. Dia jujur. Semua disampaikan. Macam apa yang pernah saya sebut pada tuan-tuan. Ayat Al-Quran. Abasa wa tawalla. Nabi itu masam muka dan berpaling. Ayat ni Allah cerita tentang kelakuan Nabi. Tapi Nabi tak sembunyi ayat ni. Nabi cerita bagi. Allah beritahu Muhammad mu masa muka dan berpaling. An ja'ahul ama. Ke mana datangnya orang buta. Abdullah bin Ummi Maktum. Seorang lelaki buta. Abdullah bin Ummi Maktum ni seorang muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau subuh ada dua azan. Azan yang pertama diazan oleh Bilal bin Rabah. Tu azan yang awal mengejutkan orang supaya datang ke masjid. Azan yang kedua diazan oleh Abdullah bin Maktum. Dia ni buta. Ya, tapi dia tukar azan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Tuan-tuan, kita biasa dengar Bilal bin Rabah kata. Tukar azan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Maktum ni pun tukar azan Rasulullah. Tapi Abdullah bin Maktum ni satu hari dia datang, dia buta. Dia tak nampak pihkunan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan orang-orang kafir Quraisy yang datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan mereka tidaklah untuk beriman, tapi untuk nak hanya bertanya dan mempersenda-sendakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi cerita tentang perkara-perkara gaib, mereka menunjukkan sikap tidak percaya. Ketika itu datangnya seorang buta, iaitu Abdullah bin Ibn Maktum ni, anja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wahai Muhammad, ya, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dia tak tahu Muhammad. Kalau dia nampak, dia tak ada buat silap panggilmu Muhammad, Muhammad, ganggu majlismu. La'allahu yazakka. Boleh jadi dia seorang yang menyucikan diri. Maknanya Abdullah bin Maktum ni tak ada buat salah apa Muhammad. Yang salahmu yang memasang muka, yang berpaling. Tengok. Ayat ni ada dalam Quran. Ada. Kalau turun kat kita ni lah, kita manusia biasa ni, bukan Nabi. Agak-agaknya tersembunyi dah ayat ni. Bahasa Allah Ta'ala tegur aku. Kan? Allah menegur Nabi. Nabi tidak menyembunyikan. Kekal ayat ni sampai hari kiamat. Abasa wa tawalla. Dari sudut kita kata tadi, Nabi tak akan sengaja buat salah.
dari sudut hukum. Kita kata Nabi terpelihara daripada dosa. Nabi terpelihara daripada melakukan kesilapan. Tapi di sana macam Nabi silap. Macam Nabi silap. Adakah Nabi silap? Kita kata Nabi maksum tak silap. Tapi dalam ayat tadi nampak Nabi buat silap. Ni approve. Maknanya secara syariah pendekatan Nabi terhadap orang ramai. Nabi tarik balik muka. Sebab apa? Rasa terganggu. Rasa terganggu. Pertama, perbuatan Nabi ini adalah pertama kali. Mana belum lagi ada Nabi buat itu sebelum daripada itu. Jadi perbuatan yang pertama ni tidak dianggap dosa. Dianggap satu kesalahan yang Nabi tegur. Ya Allah Ta'ala tegur dan Nabi tak akan buat lagi selepas tu daripada itu. Tu dia, Nabi tak buat silap lagi. Dalam satu sembahyang zuhur, dalam kitab Fiqh Al-Manhaj, dalam bab sujud sahwi. Dalam sujud sahwi didatang satu hadis, Nabi SAW dia sembahyang dengan para sahabat zuhur. Dia sembahyang zuhur sampai 2 rakaat, Nabi duduk tahiyat akhir. Kemudian Nabi beri salam. Nabi beri salam. Lalu sahabat tanya, "Anqasta ya Rasulullah? Adakah mu ni kurangkan rakaat sembahyang? Adakah perintah baru ke Allah Taala turun sembahyang 4 jadi 2?" Rasul kata, "La." Lalu Rasulullah bangun sambung lagi 2 rakaat. Sahabat pun bangun mengikut sama dan akhirnya Nabi tambah 2 rakaat dan tambahlah dengan sujud sahwi. Jadi hukum terkeluar terbitnya hukum atas terlupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlupa itu juga atas sifat basyariah yang tak mengurangkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak sembunyi cerita ni. Nabi sahabat sampaikan pada kita dan dia jadi hukum yang boleh kita ambil iktibar dan ambil pengajaran. Jadi Nabi sebagai manusia biasa dia boleh terlupa, tersilap. Tapi Nabi sengaja nak buat silap, Nabi sengaja nak buat dosa, Nabi sengaja nak buat satu yang menjatuh maruah dirinya sebagai Nabi, Nabi tak buat. Nabi Allah Ta'ala jaga dia daripada cacat celanya pada dakwah dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi Allah jaga Nabi. Ini sifat yang ada pada Nabi dan Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi ini orang yang sangat amanah. Boleh dipercayai, yang sangat jujur. Tidak menyembunyikan. Sama ada yang disuruh atau yang dilarang. Dan atas segala asrarnya, yakni dan lagi Nabi Muhammad itu kepercayaan atas segala rahsianya. Lagi menyampaikan segala barang yang disuruh menyampaikan segala umatnya. InsyaAllah kita akan sambung. Sifat yang ketiga ialah at-tabligh, menyampaikan. Sekadar itulah pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ada mesyuarat lagi pada malam ini. Jadi saya mungkin duduk tepi jalan tu ada mesyuarat sekejap insya-Allah dengan pihak sekolah pada takat yang saya sempatlah insya-Allah. Tu di zaman sains teknologi ni dia tak ada masa dah, kerja siang malam. Jadi kita ada urusan maghrib isyak yang kadang-kadang inilah yang menghalang orang. Orang tertentulah. Dia nak pergi masjid, dia kata malam ni aku ada mesyuarat, tak nak pergi masjid. Padahal mesyuarat tu lepas isyak. Orang yang tak ada kuliah ni pukul 8.10 tadi isyak dah. Betul tak? Jadi bolehlah dia awal. Malam ni kita kuliah ni lambat sikit. Begitu. Jadi ini keadaan-keadaan yang menjadi hambatan. Mudah-mudahan walaupun sedikit kita belajar malam ni, kita boleh buat balik. Kita boleh buat balik, buat bekal. Buat panduan supaya hidup kita ni kita jaga atas dunia ni. Sebab tiap hak kita buat atas dunia ni lah yang kita akan bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Zaman Covid ni kita tak boleh nak jangka. Kawan-kawan saya, Allahu Akbar. Minggu lepas tengok sihat, minggu ni tak ada dah.
Ya, minggu ni tak ada dah. Pergi dah. Jadi kita ni tunggu masa je. Setakat ni tengok orang. Orang ni pergi, orang ni pergi, orang ni pergi. Kawan lelaki pergi, perempuan pergi. Tak? Tengah-tengah sihat, banyak-banyak kena macam-macam. Tak kena COVID dah ke? Ada yang tak COVID pun. Ya, sakit jantung lah. Ya, ada dengan gua-gua rebah lah. Macam-macam. Ya, jadi mati ni antara benda akhir zaman ni mati yang orang kata apa kalau dalam cakap polis tu mati mengejut. Boleh mati mengejut. Ada juga ada nama silent killer. Tu dia. Mati silent death ni. Kalau sudden death tu main bola ke lah. Ni silent mati yang senyap-senyap. Dengan penyakit. Oleh pagi tadi kita jumpa tengah hari meninggal dunia. Betul? Pagi tadi kita berjumpa mari sembahyang subuh tengah hari raya. Dah sampai pukul 10 pagi raya meninggal dunia. Tu. Jadi masa kita hidup satu saat yang kita ada ni Tuhan kata ma tuqaddimu li anfusikum. Apa yang kamu dah buat di dunia ni sepanjang hayatmu ada lagi, usahalah buat kebajikan walau sekecil. Ya, Nabi masa beri isyarat pada kita. Tadi saya jumpa dengan satu adik, saya baca terjemahnya lah. Ya. Ada sebiji tamar. Ya. Orang miskin nak minta dengan kita kerana tak cukup makan, kita ada sebiji tamar. Lalu kita belah dua. Ya, sebelah untuk kita, sebelah untuk dia. Biji tamar ni ya, macam buah apa? Buah kurma. Sebelah kita beri kat dia, sebelah untuk kita. Yang sebelah kita bagi, hak kita makan, kita jadi gitu je. Makan tubuh. Tapi hak sebelah kita beri tu, dia jadi apa? Benteng api neraka dari akhirat. Kita sanggup beri sebelah. Kita ada piti 10 riyal, 5 riyal tepi korang. Kita sanggup. Ya? Tu dia. Ada 100 ke 50 kita beri korang. Kalau 1,000, 500 kita beri korang. Gegar hati. Gegar hati rasanya. Tu dia. Yang tu hak kita makan tu jadilah sihat untuk tubuh badan kita. Tapi hak 500 tu sahih dah. Itu amal soleh kita. Telah tertulis dah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang kita beri kat Allah, sedekah. Nabi kata separuh buah tamar yang kamu sedekah pada fakir miskin tu, itu perbandingan. Nabi buat satu perbandingan. Buah tamar. Dah daripada buah tamar boleh ke tak? Boleh. Lain daripada buah nilai RM2 boleh ke tak? Boleh. Apa-apa saja senilai dengan buah tamar. Walau nak cerita kecilnya, tapi yang kita sedekah itulah yang kita akan bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita sedekah itulah yang akan jadi benteng api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita sedekah itulah nanti yang jadi hijab azab kubur kita. Jadi jangan pandang remeh kepada usaha yang kecil yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, selagi nyawa ada ni, perbetullah segala kesilapan, kekhilafan, belajarlah belajar ilmu, carilah jalan kebenaran. Ya, sebelum kita mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan rasa lambat lagi aku mati. Itu semua orang semua nasib dia. Aku tak lagi. Jangan gitu tuan-tuan. Ya. Mati mari mengejut tuan-tuan ya. Jadi zaman akhir ni tak ada benda yang pelik yang berlaku ya. Kita ni semua adalah kata calon-calon jenazah berlaku. Calon yang dah mati tu jenazah. Kita yang belum mati ni calon-calon berlaku. Tadi kita dah baca buat tahlil sedikit supaya orang yang telah meninggal dunia sampai bacaan kita mendapat rahmat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibebaskan daripada azab kubur, diampun, dirahmati dan diwaskan kepada mereka dan diberi kesejahteraan dan mereka dalam keadaan aman damai insya-Allah. Sekadar itulah pada malam ni, jumpa lagi pada seri akan datang insya-Allah. Ya, seri akan datang kita akan baca at-tabligh. Nabi itu menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma. Ya Allah, tambah bagi kami ilmu, warzuqna fahma, rezekikan kepada kami kefahaman, wa alhimna rusyda, dan ilhamkan kepada kami kecerdikan.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Aqulu qali hadza wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.